Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan untuk sama-sama mengikuti sesi pembelajaran secara online untuk subjek Pendidikan Islam tahun 3. Dan pada video kali ini, kita akan menyambung pada bahagian 1 di mana kita membincangkan di bawah bidang Al-Quran berkaitan dengan tajuk kefahaman surah Al-Fatihah. Jika diperhatikan, bagi surah Al-Fatihah ini, kita dapat lihat keseluruhan isi kandungan Al-Quran secara ringkasnya berada di dalam surah Al-Fatihah ini. Kerana itulah, ia dinamakan Ummul Quran. Surah ini, 3 ayat pertama adalah berkaitan dengan puji-pujian kepada Allah. Manakala ayat keempat pula adalah antara kita dan Allah, dan ayat seterusnya berkaitan dengan diri kita sendiri. Ini kita dapat tahu melalui hadis kursi berkaitan dengan surah ini yang akan kita bincangkan nanti. Surah ini dinamakan surah Al-Fatihah kerana ia adalah pembukaan kitab secara bertulis. Kalau dapat kita perhatikan, apabila kita membuka mushaf, maka akan terteralah surah Al-Fatihah pada permulaannya. Dan surah Al-Fatihah ini juga merupakan surah yang dibaca ketika kita memulakan solat. Ia juga disebut sebagai Ummul Kitab ataupun As-Sab'ul Mathani, di mana maksudnya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dan ia juga disebut dengan nama Asy-Syifa kerana ada diriwayatkan satu hadis, Fatihatul Kitab itu merupakan syifa, penyembuh dari setiap racun. Abu Hurairah pernah meriwayatkan satu hadis daripada Nabi SAW. Barang siapa yang mengerjakan solat tanpa membaca Ummul Quran, maka solatnya itu tidak sempurna, dan tidak sempurna. Oleh itu, mari kita lihat lebih lanjut penafsiran setiap ayat bagi surah Al-Fatihah ini. Kita akan mulakan dengan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Ba bermaksud kita hendak mendekatkan diri kepada Allah. Dengan arti kata, supaya perbuatan yang kita buat itu mendapat keberkatan dari Allah. Dan apabila kita membaca basmalah, bismillah, segala usaha takkan terhasil jika Allah tak izinkannya. Contoh, katakan kita nak makan. Kalau Allah tak izinkan, kita pun tak boleh nak suap makanan ke dalam mulut kita. Yang kedua, ba ini juga dengan maksud ba musahabah adalah untuk mendapatkan keberkatan. Walaupun perkara itu sedikit, katakan contoh makanan itu sedikit tetapi ia berkat, maka ia memberi manfaat kepada tubuh badan kita. Yang kedua, ba juga dengan fungsi yang lain dinamakan ba isti'anah. Ia bermaksud kita mengharapkan pertolongan dari Allah. Sebab itulah kita mulakan dengan bismi, dengan nama Allah. Itu menunjukkan kita ingin memohon pertolongan Allah. Kemudian kita beralih kepada kalimah yang berikutnya, iaitu Allah. Allah seperti kita sedia maklum, Allah ini adalah nama untuk Rabb ataupun Tuhan. Dikatakan bahawa Allah adalah Ismul Azam, nama yang paling agung. Kerana apa? Kerana nama itu menyandang segala bentuk sifat-sifatnya. Kita tahu Allah mempunyai 99 nama, di mana 99 nama itu mewakili kepada sifatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Tetapi dengan kalimah Allah, Allah ini menyandang kesemua makna-makna bentuk sifat nama tersebut. Kemudian kita beralih kepada kalimah Ar-Rahman dengan maknanya yang Maha Pemurah. Kalimah Ar-Rahman diibaratkan seperti kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Kalau dapat kita perhatikan, di mana seorang ayah sanggup memukul anaknya jika anaknya nakal. Contohnya, jika anak itu tidak mahu pergi ke solat, malas untuk solat dan sebagainya. Jadi ayah itu sanggup melakukan pelbagai cara untuk mendisiplinkan anaknya itu supaya anak itu menjadi seperti apa yang dia cita-citakan. Bermakna ingin menjadikan seorang anak itu baik. Seorang ayah sanggup melihat anaknya yang nakal dimasukkan ke dalam penjara hanya kerana menginginkan yang terbaik untuk anak itu. Ini adalah kasih sayang seorang ayah. Tujuannya supaya di dalam penjara itu nanti dapat mengubah sikap anaknya itu.
demi untuk kepentingan ataupun kebaikan kepada anaknya juga. Kalau kita dapat kaitkan di sini, Allah sanggup melihat penyampai agama iaitu pendakwah bersusah payah di dalam menyampaikan agamanya. Sehingga kan ada yang dicerca, diejek, malah ada yang dibunuh. Mereka hanya menghadapi dugaan ini semasa di dunia sahaja. Sifat Ar-Rahman Allah ini juga diberikan kepada seluruh makhluknya, walaupun yang mukmin ataupun tidak. Lihatlah bagaimana Allah telah memberikan segala nikmat, kekayaan, kesihatan kepada seluruh penduduk dunia. Tidak kira sama ada mereka Islam ataupun kafir. Itu adalah menunjukkan sifat Ar-Rahmannya Allah kepada setiap makhluknya. Jadi kita lihat pula kepada kalimah Ar-Rahim. Bagaimana pula dengan sifat Ar-Rahim, iaitu yang maha mengasihani. Kalimah Ar-Rahim ini diibaratkan seperti kasih sayang seorang ibu, yang mana seorang ibu tidak sanggup melihat anaknya berada dalam keadaan susah. Walaupun anaknya itu adalah seorang penagih dadah, seorang yang jahat, nakal dan sebagainya. Tetapi si ibu tidak sanggup melihat anaknya dimasukkan ke dalam penjara. Ia berbeza dengan kasih sayang seorang ayah tadi. Dan dia sanggup berbuat apa sahaja supaya anaknya tidak diazab. Dan apabila dia sudah mengampuni dosa-dosa hambanya, dia tidak akan bertanya lagi akan kesalahan dosa yang pernah mereka telah lakukan di dunia. Inilah yang dapat kita kaitkan dengan sifat Ar-Rahimnya Allah. Semuanya akan diampunkan oleh Allah dan dimasukkan hamba itu ke dalam syurga. Kalau kita lihat susunan basmalah ini, kita boleh melihat bagaimana Allah memulakan penggunaan namanya dari bentuk umum, iaitu dengan nama Allah, kepada bentuk yang lebih spesifik, iaitu Ar-Rahman. Manakala nama Ar-Rahman itu ialah sifat pemurah Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya, sama ada mukmin ataupun tidak. Kemudian, lebih spesifik lagi adalah nama Ar-Rahim selepas kalimah Ar-Rahman, di mana nama Ar-Rahim menunjukkan sifat pemurahnya Allah yang hanya diberikan kepada orang mukmin sahaja. Begitulah hebatnya sekali susunan Allah di dalam ayat ini. Bacaan basmalah juga dianjurkan untuk dibaca dalam setiap perbuatan kita. Salah satu kehebatan basmalah adalah ia adalah satu perkataan yang tidak lengkap. Bagaimana pula satu perkataan ataupun perkara yang tidak lengkap adalah satu kebaikan? Kalau dapat kita fikirkan, apakah yang dimaksudkan dengan tidak lengkap? Ayat yang lengkap sepatutnya ada subjek dan juga predikat. Sebagai contoh, apabila ayat berbunyi, saya mahu pergi. Ia adalah tidak lengkap kerana timbul persoalan, pergi nak ke mana? Jadi susunan basmalah tidak lengkap. Kalau kita perhatikan, apabila kita sebut dimulakan dengan nama Allah, ia seperti seolah-olah tergantung. Itu adalah supaya ia boleh digunakan dalam semua keadaan. Sebagai contoh, kalau kita perhatikan, dengan nama Allah, aku hendak makan. Maka sebelum kita makan, kita boleh membaca basmalah, bismillah. Kemudian kamu makan. Dengan nama Allah, aku hendak memulakan solat ini. Sebelum kita nak solat, kita baca basmalah. Dengan nama Allah, aku ingin menaiki basikal. Sebelum kita menaiki basikal, kita mulakan dengan nama Allah. Inilah nak menunjukkan kehebatannya kalimah basmalah itu sendiri. Juga, apabila kita menyebut basmalah sebelum memulakan sesuatu, ianya seperti penyataan dari kita bahawa kita berbuat sesuatu itu hanya dengan nama Allah. Begitulah yang dimaksudkan dengan nama Allah. Tidak ada nama Tuhan yang lain kita sebut dan tidak juga dengan nama entiti yang lain. Jadi ada elemen ikhlas pada kalimah ayat ini ataupun bacaan basmalah ini, di mana kita hanya menggunakan nama Allah sahaja, dan ini juga dapat melatih diri kita untuk keluar dari syirik. Ini kerana kalau kita merasakan perbuatan kita itu ditolong atau dibantu oleh entiti lain, itu adalah satu perbuatan yang syirik. Kita sebenarnya berdoa hanya kepada Allah, maka ia adalah satu perkara ibadat kerana doa adalah ibadat. Dan ia juga adalah satu bentuk zikir kerana kita sentiasa ingat Allah dalam setiap perbuatan kita ataupun setiap kita memulakan sesuatu perkara. Apabila kita sedar tentang perkara ini, secara automatik kita akan menilai sama ada perbuatan yang kita buat itu adakah halal ataupun tidak. Sebagai contoh, tidak ada orang yang akan memulakan membuat perkara-perkara yang haram dengan basmalah. Tidak ada orang yang pergi berzina ataupun pergi berjudi dan sebagainya akan memulakan perkara tersebut dengan basmalah. Kerana dia sedar
perbuatannya itu adalah perbuatan yang tidak halal. Kemudian, kita akan teruskan lagi dengan ayat yang kedua, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Bagi penafsiran ayat ini, Allah, kita dapat melihat Allah lah yang menyuruh kita baca ayat ini. Namun sebenarnya, seperti ada perkataan yang tidak dimasukkan, iaitu katakanlah. Daripada Ibnu Jarir rahimallahu anhu mengatakan alhamdulillah merupakan pujian yang disampaikan Allah untuk dirinya. Di dalamnya terkandung perintah kepada hamba-hambanya supaya mereka memujinya. Seolah-olah dia mengatakan ucapkanlah alhamdulillah. Jadi ayat ini adalah ayat di mana Allah memuji dirinya dan menyuruh hambanya iaitu kita untuk memujinya juga sebegitu. Selalunya kitab terjemahan akan menterjemahkan ayat ini sebagai segala puji bagi Allah. Tetapi apa yang kami diajarkan, ia diterjemahkan sebegini. Alhamdu, pujian itu sama ada satu atau semua sekali adalah hanya milik Allah. Pujiannya ada banyak jenis. Pertama, pujian Allah kepada dirinya. Yang kedua, pujian Allah kepada makhluk. Contoh, Allah puji kepada nabi-nabinya. Yang ketiga, pujian makhluk kepada Allah. Ini sesuatu yang biasa kita lakukan. Dan yang keempat, pujian makhluk kepada makhluk. Sebagai contoh, kita selalunya memuji orang lain kerana mereka cantik, pandai dan sebagainya. Tetapi, semua jenis pujian itu sebenarnya berbalik semula kepada Allah. Kerana Allah lah yang menyebabkan semua itu terjadi. Maka perkataan Alhamdulillah bukan hanya bermaksud pujian saja, ia sebenarnya mengandungi dua maksud di dalamnya pujian dan juga terima kasih. Kerana apa? Kerana dua-dua makna itu terangkum dengan indahnya dalam perkataan Alhamdulillah itu sendiri. Dua-dua maksud itu perlu diletakkan bersama kerana Allah, kita memujinya dan juga kita berterima kasih kepadanya. Kedua-dua elemen itu mesti ada sekali. Namun kalau dengan makhluk lain, kadang-kadang kita hanya berterima kasih tetapi kita tidak memujinya. Atau kita memujinya tetapi kita tidak berterima kasih kepadanya. Kalau kita ambil contoh, kita lihat satu kereta yang cantik. Kita mungkin memuji kereta itu tetapi kita tidaklah berterima kasih kepadanya kerana kereta itu bukan kereta kita pun. Perkataan Alhamdulillah adalah satu kata, iaitu noun. Bukan kata kerja ataupun verb, bermakna kata kerja memerlukan pembuat atau pelaku kepada perbuatan itu. Namun perkataan Alhamdulillah bukanlah kata kerja, tetapi dalam bentuk kata nama. Ia tidak memerlukan pembuat, bermakna pemujian kepada Allah tidak memerlukan pembuat. Jikalau tidak ada makhluk yang hendak memuji dan berterima kasih kepada Allah pun, tak mengapa. Kerana Allah tetap terpuji dan tempat untuk berterima kasih. Itu yang dimaksudkan dengan penafsiran bagi kalimah Alhamdulillah. Seterusnya bagi kalimah Allah. Seperti yang kita bincangkan tadi. Allah mempunyai banyak nama tetapi Allah menggunakan namanya dalam ayat ini. Surah Al-Fatihah juga adalah sebagai satu surah yang memberi pengenalan kepada Allah itu sendiri. Oleh kerana itu, kalau ada kawan-kawan yang hendak mengenal siapakah Tuhan ataupun ada yang bertanya kepada kita, siapakah Tuhan, kita boleh bacakan surah Al-Fatihah ini kepadanya sebagai permulaan untuk mereka mengenal Allah. Ucapan Alhamdulillah ini sangat bernilai kerana ia lebih bernilai dari apa-apa saja, termasuk perkara yang kita dapat sampaikan, kita ucapkan Alhamdulillah. Katakan, kita dapat satu nikmat dari Allah. Sebagai contoh, ada orang memberikan duit kepada kita. Kita pun memuji dan mengucapkan syukur kepada Allah dengan berkata Alhamdulillah. Ucapan itulah lebih bernilai daripada wang yang kita dapat itu. Kerana wang itu akan habis. Manakala ucapan Alhamdulillah itu akan dinyatakan ataupun ditulis sebagai pahala kekal hingga bila-bila. Kemudian, pada kalimah Rabbi. Rabbi ni bermaksud membawa tiga maksud sekurang-kurangnya. Iaitu, Rabbi ni merujuk kepada Allah yang bersifat pencipta, pemilik dan juga pentadbir ataupun pengurus. Semua yang di atas adalah maksud kedua ataupun sekunda dari makna yang utamanya adalah Tuan. Tuan, keseluruhan Al-Quran 30 juzuk ini kalau diringkaskan, pengajaran pentingnya ringkas sahaja iaitu Allah adalah Rabb dan kita adalah hamba-Nya. Jika dapat kita simpulkan secara ringkas bagi keseluruhan 30 juzuk Al-Quran ini.
Dan seperti yang saya katakan tadi, apakah yang dimaksudkan dengan tuan? Tuan, seseorang yang memiliki sesuatu. Boleh berbuat apa sahaja dengan barang itu. Sebagai contoh, kalau kita mempunyai sebuah telefon, kita boleh berbuat apa sahaja yang kita suka dengan telefon itu. Kita boleh letakkan di mana-mana, kita boleh simpan di mana-mana. Sebab itu adalah harta kita dan kita adalah tuannya. Itu yang dimaksudkan dengan tuan. Kalau telefon itu sudah tidak berfungsi ataupun rosak, sebagaimana yang kita tahu, kita tentulah bila-bila masa boleh membuangnya ataupun kita boleh repairnya dan sebagainya. Kerana itu semua adalah hak kita. Jadi, seorang tuan memiliki seorang hamba dengan sepenuhnya, di mana Allah adalah tuan kita dan kita adalah hambanya. Bukan seperti pekerja kita. Kalau pekerja, kita boleh suruh dia buat kerja hanya dalam waktu tertentu sahaja. Itu yang dimaksudkan dengan tuan, Rabbi. Ataupun Rabbi ini membawa maksud adalah dia mencipta, dia memiliki dan dia menguruskan. Kerana apa? Tiga sifat ini merujuk kepada kalimah Rabbi. Dan Rabbi inilah yang menerangkan kepada kita bahawa Allah lah yang mencipta kita, Allah lah yang memiliki kita, dan Allah jugalah yang menguruskan kehidupan kita. Baiklah, kita teruskan lagi kepada kalimah yang berikutnya iaitu Al-Alamin. Al-Alamin dengan maksudnya bagi sekalian alam. Untuk ayat ini, lebih spesifiknya kita boleh katakan perkataan Al-Alamin bukanlah bermaksud alam ini. Tapi yang dimaksudkan dengan tepat bagi ayat ini adalah berkaitan dengan manusia dan jin. Kerana apa? Kerana manusia dan jinlah nanti akan dihisap amalannya ataupun ditimbang amalannya dan merekalah yang akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia dahulu. Ini adalah kerana hanya manusia dan jin sahaja yang ada taklif ataupun tanggungjawab untuk ikut syariat Allah. Manakala binatang, tumbuh-tumbuhan, alam dan sebagainya tidak ditaklifkan ataupun tidak dipertanggungjawabkan di atas tindakan mereka dahulu di dunia. Manusia dan jinlah yang akan dihisap amalan mereka dan mereka akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang telah mereka lakukan. Macam kita di dunia ini, apa yang kita buat kebaikan, kita buat kejahatan, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Ini adalah kerana hanya manusia sahaja yang ada taklif dan manusia dan jin sahaja yang akan mengikut syariat Allah. Baiklah, kita teruskan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dalam ayat sebelum ini kita telah belajar yang Allah adalah Tuhan kepada sekalian alam. Allah amat berkuasa untuk melakukan segala-galanya. Sekarang, kalau kita lihat keadaan dunia sekarang, apakah sifat mereka yang berkuasa? Kebiasaannya, orang yang berkuasa, mereka akan timbul rasa sombong. Mereka akan memulakan dengan tindakan yang kejam kerana mereka berkuasa. Berkuasa kepada segala-galanya. Mereka menguasai segala-galanya yang menyebabkan mereka bebas untuk melakukan apa sahaja yang mereka suka. Dengan sebab itulah, di dunia ini apabila seseorang itu berkuasa, mereka akan mula terbit sifat sombong ataupun sifat kejam. Dan ada juga yang menyalahgunakan kuasa. Kemudian mereka akan bersifat keras dan sebagainya. Tapi di dalam ayat ini Allah memberi kelegaan kepada kita di mana Allah telah menunjukkan bahawa Allah ni berkuasa kepada sekalian alam. Tapi walaupun Allah berkuasa, Allah dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Ini nak menunjukkan kepada kita bahawa Allah adalah kekuasaan yang bersifat rahmah. Baiklah. Seterusnya kalimah Ar-Rahim. Tuhan yang mempunyai sifat pemurah. Kata dasar Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim tadi diambil dari kata dasar yang sama iaitu rahmah. Jadi, kenapa dua nama ini diletakkan bersama dalam satu ayat? Cuba awak fikirkan. Kalau ianya sama saja, maka tak perlu diletakkan berasingan. Makna Ar-Rahman ada tiga kualiti. Kalau kita perhatikan, ia adalah sesuatu yang ekstrim. Di mana oleh kerana ada pertambahan an di hujung nama itu menunjukkan Allah amat pemurah. Dari nahu yang digunakan kita dapat tahu bahawa Allah sedang melakukan perbuatan pemurahnya sekarang. Sebagai contoh, kita ada kawan. Dia memang seorang pemurah, tetapi tidak semestinya dia rajin memberi.
Kerana apa? Sebagai contoh, kalau dia tidur, bermakna dia tiada sifat ar-rahmah, rahmah tersebut ataupun pemurah tersebut. Kerana waktu itu dia tidur. Melainkan sewaktu dia memberi, barulah kita nampak dia bersifat pemurah. Dan dari nahu ataupun kalimah yang digunakan juga, kita boleh tahu bahawa sifat Rahman Allah itu bermasa ataupun bertempoh. Ianya tidak berterusan. Kerana apa? Perasaan yang kita ada seperti lapar, tak sepertinya kita sentiasa lapar. Ada waktu-waktunya kita lapar. Memang di dunia ini Allah bersifat pemurah kepada semua makhluk, tetapi di akhirat bagaimana? Begitulah Allah beri rahmah dan pemberiannya kepada orang Muslim dan juga orang kafir. Dan untuk pengetahuan kita, Allah mempunyai 100 rahmat dan Allah hanya berikan satu sahaja rahmatnya ke dunia untuk kita kongsi bersama sesama makhluk. Mari kita teruskan kepada penjelasan Ar-Rahim. Yang mana Ar-Rahim ini bermaksud yang Maha Pengasih. Sayang Allah di akhirat nanti iaitu kepada orang mukmin sahaja. Yang tidak beriman, Allah akan marah dan murka kepada mereka. Ini yang dimaksudkan dengan pengasih. Pemurahnya Allah sampaikan ada makhluk yang masuk dalam syurga tanpa buat apa-apa ibadat pun. Kita boleh katakan satu contoh di mana kita lihat peristiwa ahli-ahli sihir yang berlawan dengan Nabi Musa AS. Di waktu zaman Fir'aun, apabila mereka akhirnya kalah dengan Nabi Musa, maka ahli-ahli sihir itu beriman dengan Nabi Musa, kemudian Fir'aun terus membunuhnya. Maka itulah menunjukkan sifat pemurahnya Allah. Allah boleh menghapuskan ataupun memadamkan kesalahan-kesalahan mereka dalam sekelip mata. Kemudian kita lihat kriteria sifat Ar-Rahman ini. Ar-Rahim membawa maksud sentiasa. Maaf, kriteria sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim ini membawa maksud sentiasa berbeza dengan Ar-Rahman tadi. Ar-Rahman tadi seolah-olah ia bertempoh ataupun bermasa. Di mana Allah menunjukkan sifat Allah itu sentiasa pemurah dan sifat itu berterusan. Ianya tidak akan berhenti dan ianya akan tetap. Sifat pemurah itu tidak semestinya terjadi sekarang. Sifat itu tetap ada, tetapi ianya tidaklah berlaku sekarang. Sebagai contoh, seorang itu bersifat pemarah. Tapi tidaklah dia marah sekarang, cuma sifat itu ada dalam dirinya. Apabila ada peristiwa berlaku, barulah sifat itu dimunculkan. Tetapi sifat itu tetap ada di dalam dirinya. Oleh itu, apabila dua-dua sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini digabungkan dalam satu ayat, Allah nak memberitahu kita sifat penyayangnya yang lengkap. Jadi kita boleh perhatikan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, perbezaannya dan kita dapat melihat antara kedua-dua sifat itu digabungkan menunjukkan Allah ini adalah bersifat penyayang yang lengkap. Di mana sifat Allah adalah teramat sangat, bermaksud sifat Ar-Rahman tadi, dan sifat Allah itu berterusan, bermaksud sifat Ar-Rahim tadi. Tapi walaupun sifat itu akan sentiasa ada, ianya tidak semestinya diberikan kepada kita sekarang. Itu yang dimaksudkan dengan sifat Ar-Rahim. Dan mungkin akan ditarik balik mengikut kehendaknya menerusi sifat Ar-Rahim. Allah tahu segala-galanya tentang kita. Tapi Allah masih juga beri rahmat kepada kita. Perkara yang Allah tahu tentang kita itu, kalau emak ayah kita tahu, mereka tentu tak mengaku kita anak. Contoh, kalau suami atau isteri kita tahu, mereka akan ceraikan kita sebagai contohnya. Ada perkara-perkara yang menyebabkan kita memilih kepada perbuatan tersebut. Jika perbuatan itu menyalahi ataupun terlalu menyakitkan hati. Kalau kawan kita tahu semua tentang kita, mereka pun mungkin tak mahu berkawan dengan kita lagi. Tapi lihat, walaupun Allah tahu segala-galanya tentang kita, tapi Allah masih lagi beri rahmatnya kepada kita. Dan sifat rahmat Allah itu juga mengajar kita bahawa kita pun kena bersifat rahmah dengan makhluknya. Nabi pernah bersabda, "Man la yarham la yurham." Hadis yang telah kita belajar sebelum ini. Sesiapa yang tidak bersifat rahmah, tidak akan dirahmati. Sesiapa yang tidak menyayangi orang lain, dia tidak akan disayangi. Itu adalah penafsiran bagi ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Seterusnya, kita lihat ayat Maliki Yaumiddin yang menguasai pemerintahan hari pembalasan ataupun dikenali sebagai hari akhirat. Maliki Yaumiddin yang menguasai pemerintahan hari pembalasan hari akhirat. Kita boleh memiliki macam-macam benda seperti kereta di dunia ini, tanah, wang ringgit, emas dan sebagainya. Tapi
Kekurangan kita, kita tidak boleh memiliki masa. Masa yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hari pembalasan, iaitu hari kiamat ataupun dikenali sebagai hari mahsyar. Yang mana ketika itu semua akan menghadapinya. Malik. Malik ini ada dua kiraat ataupun dua bacaan. Yang pertama, kiraat pertama dengan bunyi Malik. Malik ini bererti yang mempunyai ataupun yang memiliki. Dan apabila kita memiliki, katakan memiliki sesuatu benda, kita boleh buat apa saja kita nak dengan benda itu. Itu yang dimaksudkan dengan Malik, iaitu yang memiliki. Ada juga kiraat yang kedua ataupun bacaan yang kedua disebut Malik. Malik juga bermaksud raja. Di mana raja adalah seseorang yang berkuasa di sesuatu negeri itu dan apabila dia beri arahan, rakyat di bawahnya kena ikut. Jadi, perkataan kalimah Malik ini tadi membawa dua makna iaitu mempunyai, memiliki dan juga sebagai raja. Itulah yang dimaksudkan dengan kalimah Malik iaitu Allah memiliki dan Allah boleh melakukan apa sahaja kerana dia adalah raja. Yaumi. Yaum adalah satu jangka masa. Tapi pada ayat ini diberikan penekanan kepada kekuasaan Allah. Kerana pada hari pembalasan nanti, hari akhirat nanti, waktu itu tak ada seorang pun yang dapat mengatakan sesuatu pun dan tidak juga dapat bercakap kecuali dengan izin Allah. Hari pembalasan bererti hari perhitungan bagi semua makhluk. Macam kita manusia akan ditimbang berapa banyak amalan kita di dunia, berapa banyak dosa kita di dunia. Jadi mereka ini semua dan kita semua diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan kita semasa di dunia. Kalau amal perbuatan kita banyak yang baik di dunia, melakukan amal ibadah, mengumpulkan pahala, maka dibalas dengan ganjaran syurga. Manakala jika sebaliknya, akan dibalas dengan hukuman dan siksaan di dalam neraka. Ad-din, kalimah ad-din, perkataan ad-din dalam ayat ini boleh jadi banyak maknanya. Antaranya ia bermakna agama ataupun doa dan lain. Di sini kita tafsirkan sebagai hari pembalasan, iaitu Allah sahaja yang menguasai hari pembalasan, iaitu pada hari akhirat nanti. Di mana pada hari akhirat itu tiada siapa yang diberikan kebenaran ataupun kekuasaan melainkan Allah. Seterusnya, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau sahaja ya Allah yang kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Hanya kepada Engkau kami menghambakan diri dan hanya kepada Engkau juga kami berdoa. Kalau awak dapat perhatikan susunan dalam surah Al-Fatihah ini yang amat cantik sekali. Selepas kita menyatakan tadi sifat-sifatnya, barulah kita memperkatakan tentang beribadah kepadanya. Ini menunjukkan kepada kita sepatutnya begitulah cara beribadah kepada Allah. Hanya selepas kita mengenalinya. Jadi, kita perlu ada ilmu ataupun kita perlu mempelajari sesuatu pengetahuan sebelum kita beribadat. Jadi, kenalah kita kenal siapa Allah dulu sebelum kita melakukan ibadat. Ayat ini adalah intisari surah Al-Fatihah. Kita telah sebut sebelum ini, pembahagian 3 ayat sebelum ini adalah untuk Allah. Ayat 5 ini pula Allah kata dia berkongsi dengan kita. Kalimah iyyaka na'budu, hanya kepada kamu saja yang kami sembah. Ini yang dimaksudkan dengan intisari keseluruhan Al-Quran. Iaitu, ibadah hanya kepada Allah dan minta tolong hanya kepada Allah. Kenapa ayat ini menggunakan perkataan kami? Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Hanya kepada kamu saja kami na'budu, kami sembah. Sedangkan kita mengucapkan hanya seorang saja. Contoh ustaz yang mengucapkan, ustaz yang baca, ustaz sebut dengan lafaz seorang saja. Tapi kenapa menggunakan perkataan kami? Ini nak menunjukkan pada kita semua, kita ini adalah hambanya dan kita merupakan salah seorang daripada mereka yang melakukan solat kepadanya. Kemudian, wa iyyaka nasta'in. Jadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah sahaja kami minta pertolongan. Kalau kita perhatikan, terlalu banyak perkara yang kita hendak di dunia ini. Sama ada harta, wang ringgit, bagi yang dah dewasa, isteri ataupun suami, kesihatan dan banyak lagi yang kita harapkan di dunia ataupun kita hajatkan. Dan apa yang kita hendak ini tak terkira banyaknya perkara yang kita inginkan. Maka kita mintalah kepada Allah. Ada sesetengah perkara yang kita memang perlukan bantuan daripada Allah untuk selesaikan. Sebagai contohnya, bila kita ada berhadapan dengan masalah,
yang kita tak tahu bagaimana nak menyelesaikan, kita akan meminta pertolongan daripada Allah. Ataupun kesakitan, penyakit, hanya Allah lah yang dapat menyembuhkan. Cuma kita berikhtiar dengan pergi berjumpa doktor, ke hospital dan sebagainya. Tetapi yang memberi kesembuhan hanyalah Allah. Dengan sebab itu kita mohonlah doa kepada Allah. Kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Setelah kita menyampaikan pujian kepada Allah dan hanya kepada Allah saja kita bermohon pertolongan yang kita tujukan tadi, maka layaklah jika hal itu diikuti dengan permintaan. Demikianlah ataupun beginilah cara berdoa yang elok sebenarnya, iaitu dengan memuji Allah, kemudian memohon keperluan untuk diri sendiri dan keperluan saudara-saudara dari kalangan-kalangan orang beriman. Untuk ahli keluarga kita, untuk jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, guru-guru kita dan seluruh umat. Apakah yang hendak dimaksudkan dengan perkataan tunjuk? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah. Tunjuk, katakanlah kita minta seseorang tunjukkan jalan ke sesuatu tempat yang kita mahu pergi. Kalau orang itu bagi tahu saja, okey, awak jalan ikut ini, belok kiri, kemudian belok kanan, jalan terus, ada simpang, masuk sebelah kanan, lebih kurang 2 kilometer lagi jumpa tempat yang kita nak cari itu. Ada kemungkinan kita boleh tersesat sebab kita tak biasa dengan keadaan tersebut ataupun dengan lokasi tersebut. Kadang-kadang arah yang diberikan pun tak jelas atau kita sendiri yang tak faham dan susah nak terima tunjuk arah daripada orang lain. Satu lagi, petunjuk adalah dengan cara pimpin, iaitu orang yang tahu jalan itu naik sekali ikut kenderaan kita dan dia tunjuk jalannya dalam kereta kita. Jadi, kalau kita perhatikan, pimpin lebih selamat ataupun lebih mencapai apa yang kita hajatkan tadi. Jadi, Tuhan pimpin kita dengan menurunkan Al-Quran ini kepada kita supaya memimpin kepada jalan yang lurus. Iaitu terdapat kombinasi tunjuk dan pimpin sekali di dalamnya. Kalau kita perhatikan, jika tunjuk, kita mungkin keliru. Tetapi apabila dipimpin, insya-Allah perbuatan itu kita dapat faham dengan jelas. Jadi jalan yang lurus itu hendak ke mana? Di manakah jalan yang lurus itu? Jawapannya ada dalam surah Yasin ayat ke-61. Wa ani'buduni hadza siratim mustaqim. Dan aku perintahkan hendaklah kamu menyembahku sahaja. Inilah jalan yang lurus. Itu yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus, iaitu kita menyembah hanya kepada Allah sahaja. Dan terakhir sekali, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka dan bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jadi merujuk kepada kita sepatutnya mengikut jalan yang telah dilalui oleh golongan salafus soleh, iaitu mereka yang 3 kurun pertama berada selepas kebangkitan Islam. Daripada ayat ini, kita nak faham siapakah yang telah diberi nikmat itu. Siapakah mereka yang telah diberi nikmat itu yang Allah katakan tadi? Ada 4 golongan yang disebut. Yang pertama, para nabi. Yang kedua, siddiqin. Yang ketiga, syuhada. Dan yang keempat, salihin. Yang pertama disebut adalah para nabi. Kita tak boleh menjadi nabi, tapi kita masih boleh mencontohi sifat-sifat mereka. Secara ringkasnya, para nabi itu berdakwah menggunakan ayat-ayat Allah, mengajak manusia kepada Allah. Mereka sanggup berkorban, mempertahankan dan menjalankan usaha dakwah mereka dan mereka tidak berputus asa dalam menyampaikan dakwah. Kita boleh lihat sirah bagaimana Nabi memperjuangkan Islam, menyampaikan dakwah Islam ini dengan begitu sukar sekali. Namun, bagi dia tidak tetap berputus asa. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Dan kemudian disebut juga dengan kalimah orang-orang siddiq. Siddiq ni apa dia? Siddiq ini iaitu mereka yang membenarkan kebenaran apabila mereka mendengarnya. Di mana apabila seorang itu mendengarkan sesuatu berita kebenaran, mereka akan membenarkannya. Kalau kita lihat, ada contoh di mana Abu Bakar di mana ada seorang musyrikin datang kepada Abu Bakar dan mengejek dengan mengatakan Muhammad ataupun Nabi Muhammad itu baginda sudah mi'raj ke langit dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj.
Ketika itu, semua musyrikin Mekah tak percaya kepada berita tersebut. Tapi Abu Bakar tanpa ragu-ragu adalah orang yang pertama mengatakan beliau menerima berita tersebut. Dan tujuan mereka nak melemahkan Abu Bakar tadi untuk menyebabkan Abu Bakar merasa tertipu dan sebagainya supaya Abu Bakar tak menyetujui dengan dakwah Nabi, ternyata perbuatan itu adalah sia-sia. Kerana apa? Kerana Abu Bakar apabila mendengar saja, Abu Bakar terus membenarkan. Sebab itu diberikan gelaran Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Seterusnya, yang ketiga, disebut juga orang-orang yang bersaksi. Orang-orang yang bersaksi iaitu asyuhada, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid kita katakan sebagai golongan syuhada. Yang mana orang mati syahid itu dia telah berjihad fi sabilillah di jalan Allah dengan tujuan supaya orang kafir berhenti dari sembah berhala. Bermakna dia juga telah menyebarkan agama dengan mempertahankan ajaran Islam. Sama ada dengan cara jihad, perang atau jihad menggunakan mulut. Kalau di masa sekarang ini kita boleh meneruskan apa sahaja jihad yang kita rasakan perlu untuk kita mempertahankan agama Islam. Dan yang keempat, terakhir sekali disebut orang-orang yang soleh. As-salihin, iaitu orang-orang yang taat kepada Allah dengan melakukan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Inilah dia orang-orang mukmin. Untuk kenal siapakah orang mukmin, contoh terbaik adalah para sahabat Nabi. Kita boleh lihat pada sirah, kita boleh lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi melakukan perjuangan, kemudian bagaimana sahabat Nabi secara hidupnya bagaimana mempelajari ilmu, menyebarkan dakwah, berjihad dan sebagainya. Dan kerana itulah, kerana Nabi sudah kata mereka adalah ahli syurga. Dan di hujung ayat ini Allah memberitahu bahawa mereka lah yang sepatutnya kita jadikan sebagai ikutan, bukannya artis ataupun ahli sukan yang awak jadikan idola, pemain bola dan sebagainya, ataupun pemimpin politik yang hebat di dunia ini. Ini penting kerana manusia memang akan ada ikutan atau idola masing-masing. Jadi Ustaz percaya kamu pun ada idolanya. Tapi salah memilih idola menyebabkan kita akan ditipu ataupun kita akan berada di dalam kerugian. Jadi untuk itu kita kena pandai memilih siapakah orang yang kita nak jadikan ikutan. Dan jangan salah pilih. Dan ingatlah bahawa Nabi pernah bersabda bahawa kita akan nanti dibangkitkan dengan orang yang kita cintai, orang yang kita idolakan. Adakah kita nak dibangkitkan bersama dengan golongan dalam surah An-Nisa ini? Ataupun bersama dengan artis, ahli sukan, pemain bola dan sebagainya, penyanyi, ataupun pemimpin-pemimpin politik yang hebat. Jadi secara kesimpulannya, kita kena faham apakah yang kita minta kepada Allah dalam ayat ini dan jangan kita baca saja tanpa kita faham. Dan selepas tahu, kita kena cuba sedaya upaya untuk mencapainya. Dan ingatlah bahawa sedikit sebanyak kita sudah dapat nikmat yang disebut dalam ayat ini kerana kita sudah mendapat iman dan juga Islam. Itulah nikmat yang paling mahal sekali di dunia. Maka kita kena bersyukur kepada Allah supaya Allah nanti akan tambah lagi nikmat itu dengan cara bersyukur. Dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat iman yang telah diberikannya ini. Kerana bayangkan kalau kita sekarang dalam agama lain dan sembah batu, matahari, patung, api dan sebagainya, dan majoriti manusia adalah kufur, tapi dia telah tetap pilih kita sebagai seorang Muslim. Dengan sebab itu kita perlu bersyukur dan kita hendaklah tingkatkan iman dan Islam seseorang tentunya tidak sama. Tetapi sekurang-kurangnya kita sudah Muslim ataupun kita sudah menjadi orang Islam, maka bersyukurlah. Cuma kita perlu memperbaiki diri dan iman kita dan jangan pula rasa sudah selamat kerana kita adalah seorang Muslim. Oleh itu, setiap hari kita kena fikirkan bagaimana untuk kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah dan bagaimana kita untuk mempertahankan ajaran Islam ini dan meneruskan usaha dakwah Nabi kepada orang yang belum Islam lagi untuk menerima Islam. Jadi, sekadar itu sahaja dahulu untuk bahagian 2 iaitu penafsiran bagi surah Al-Fatihah. Kita telah melihat lebih terperinci sedikit berbanding sebelum ini dan nanti kita akan sambung pada hikmahnya pada video yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.